Al-Quran, As-Sunnah dan Sains 1. Iaitu kita akan cuba berbincang berkaitan. Yang pertamanya dorongan As-Sunnah terhadap sains. Yang kedua amalan pemakanan sunnah. Dan yang ketiga perubatan dan rawatan. Dorongan As-Sunnah terhadap sains. Kalau pada minggu lepas kita dah berkongsi berkaitan dorongan Al-Quran terhadap sains, iaitu adanya ketepatan ataupun bukti-bukti yang tepat dan sebagainya. Ada 5 berkaitan minda saintifik. Jadi pada kali ini berkaitan dorongan As-Sunnah terhadap sains. Jadi untuk pengenalannya, Al-Quran adalah kalamullah. Kita semua sedia maklum Al-Quran ialah kalamullah, kata-kata Allah. Dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah itu adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ataupun wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Jadi wahyu itu tidak ada manusia yang paling memahami wahyu tersebut kecuali Rasulullah. Jadi Rasulullah menyampaikan mengikut bahasa yang lebih mudah untuk difahami oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW lah. Jadi kesemua dorongan ayat-ayat Al-Quran berkaitan sains itu turut juga didorong oleh As-Sunnah terhadap As-Sains. Kerana As-Sunnah itu fungsinya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi apabila ayat-ayat Al-Quran tersebut menyentuh tentang sains, maka As-Sunnah ataupun Al-Hadis juga turut mendorong atau menyentuh, menghuraikan berkaitan As-Sunnah, berkaitan sains yang dinyatakan oleh Al-Quran lah. Jadi antaranya ialah Rasulullah SAW itu mengiktiraf para sahabat dan individu yang ada kemahiran ataupun ilmu dalam bidang perubatan. Sebagai contoh dalam sebuah hadis yang menceritakan berkaitan Urwah bin Zubair bertanya kepada ibu saudaranya, iaitu isteri Nabi Muhammad SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, tentang pengetahuannya berkaitan ilmu perubatan. Itu dalam bahasa Arab lah. Dalam erti dia dalam bahasa Melayu, kata Urwah, wahai ibu, ibu saudara, aku tidak hairan kepahamanmu tentang agama kerana engkau merupakan isteri Rasulullah SAW dan anak kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni khalifah yang pertama. Aku tidak hairan dengan ilmumu, iaitu Sayyidina Aisyah mengenai syair dan sejarah manusia, kerana aku tahu engkau adalah anak perempuan kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu merupakan orang yang paling berpengetahuan, yang ada banyak ilmu lah. Tetapi Urwah mengatakan, aku kagum dengan ilmumu, iaitu ilmu Sayyidina Aisyah mengenai perubatan. Bagaimana dan dari mana ia diperolehi lah maksudnya. Maka Aisyah pun menepuk bahu Urwah, lantas berkata kepada Urwah, wahai Urwah kesayanganku, sesungguhnya Rasulullah SAW itu sakit ketika akhir hayat baginda. Utusan-utusan Arab datang dari seluruh pelosok negara Arab pada waktu itu. Mereka menyatakan, memberikan pandangan berkaitan perubatan kepada Nabi Muhammad SAW dan aku menguruskannya, iaitu Sayyidina Aisyah menguruskan hal-hal berkaitan perubatan Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad SAW ditimpa sakit lah. Maka dari situlah Sayyidina Aisyah mengatakan aku perolehi ilmu perubatan. Jadi di sini kita dapat lihatlah bahawa Sayyidina Aisyah itu memahami atau mengetahui tentang ilmu perubatan sehingga kan Sayyidina Aisyah itu mampu merawat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu pun berdasarkan pandangan-pandangan yang diberikan oleh utusan-utusan Arab. Maksudnya orang-orang yang berkeahlian lah dalam bidang perubatan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hadis ini menyatakan, kita nampak Nabi Muhammad SAW itu mengiktiraf ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang berkeahlian. Jadi itu kita dapat lihatlah bahawa Nabi Muhammad SAW itu mengiktiraf orang yang ada ilmu sains, terutamanya berkaitan sains perubatan. Jadi ini jelaslah Nabi Muhammad SAW itu menerima pandangan perubatan daripada orang yang pakar. Jadi selain itu juga, perkara ini kita telah terangkan sebelum ni, iaitu berkaitan hadis Nabi ataupun peristiwa Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat yang menyentuh tentang perihal mengahwinkan
mengahwinkan kurma, pohon kurma. Sebelum terangkan, itu juga menunjukkan adanya dorongan Nabi Muhammad SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahawa para sahabat pada waktu itu lebih mengetahui. Jadi apa-apa perihal berkaitan keduniaan, sama ada dari segi sainsnya, iaitu dari segi sains pertanian atau sains apa-apa sains, maka Nabi Muhammad SAW mengiktiraf. Secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW mendoronglah supaya ilmu berkaitan sains tu pada istilah semasa ni, istilah terkini, sains tu dapat dijalankan dengan sebaiknya lah. Itu berkaitan dorongan sains. Jadi kita masuk pula berkaitan amalan pemakanan sunnah. Amalan pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah itu gabungan dua perkataan. Pemakanan iaitu diartikan sebagai perihal makan atau hal-hal mengenai makanan. Sunnah dari sudut bahasa adalah jalan ataupun kehidupan. Sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Tapi dari segi istilahnya kita boleh lihat daripada dua kategori lah. Iaitu definisi yang dinyatakan oleh ahli hadis dan juga definisi yang dinyatakan oleh ahli usul. Ahli usul ni berlawanan ahli. Kalau ahli hadis ialah ahli ataupun ulama yang berkemahiran, mempunyai ilmu yang tinggi berkaitan hadis. Ahli usul pula ulama ataupun ahli ilmuwan yang berkemahiran tinggi dalam bidang usul, usul fiqh, ilmu-ilmu usul lah. Jadi menurut ahli hadis ataupun ulama hadis, sunnah itu ialah setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan atau takrir. Ini persetujuan. Sama ada sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah dan kehidupan baginda SAW. Sama ada sebelum perutusan baginda menjadi Rasul. Manakala menurut pendapat ulama usul pula, sunnah itu ialah setiap yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW, sama ada perkataan, perbuatan atau takrir. Jadi bila kita gabungkan pemakanan sunnah, kita gabungkan pemakanan sunnah bermaksud pemakanan sunnah itu ialah hal ehwal ataupun perihal berkaitan makanan yang dikaitkan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pemakanan sunnah itu maksudnya apa-apa jua makanan, apa-apa jua minuman yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berkaitan pemakanan sunnah ini, ulama hadis, ulama-ulama yang berkemahiran tinggi dalam bidang hadis ni telah menghimpunkan semua hadis-hadis yang disabitkan daripada Nabi Muhammad SAW itu di dalam kitab-kitab hadis mereka. Mereka telah meletakkan dalam satu bab khas berkaitan makanan, iaitu Kitabul At'imah. Banyak hadis-hadis dihimpunkan dalam kitab ni, dalam bab makanan. Dan apabila hadis itu berkaitan minuman, dihimpunkan pula dalam satu tajuk yang sama, tema yang sama, tema minuman, iaitu Kitab Al-Ashribah, kitab minuman. Jadi dapat lihat banyaklah berkaitan makanan-makanan Nabi Muhammad SAW itu di dalam bab-bab khas ini. Jadi amalan pemakanan Rasulullah SAW itu juga termasuk berkaitan minuman. Jadi semua yang dikaitkan dengan makan dan minum Rasulullah SAW itu adalah sangat baik untuk diikuti oleh umat Islam. Umat Islam sebagai tanda kita ni umat Islam mencintai Rasulullah SAW, bukan hanya pada ajaran-ajarannya, tetapi juga apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terutamanya berkaitan topik kita pada minggu ini, iaitu pemakanan sunnah. Kerana makanan-makanan ataupun minuman-minuman, sama ada cara-cara pemakanan ataupun makanan yang diambil, semuanya itu ada kelebihannya yang tertentu. Kerana Nabi Muhammad SAW itu diiktiraf sebagai orang yang paling dekat dengan Allah. Nescaya Allah itu akan membimbing, memberikan ilham, ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja berkaitan perihal agama Islam itu, tapi berkaitan cara-cara menjalani kehidupan, terutamanya dari segi tindak tanduk baginda Nabi Muhammad SAW, terutamanya dalam bidang makanan lah. Jadi pemakanan atau pengambilan makanan mengikut perkembangan umur, daripada kecil hingga dewasa, penting untuk menjamin kesihatan tubuh badan. Sama ada tubuh ataupun otak lah, mempengaruhi otak dan juga tubuh badan manusia. Jadi tidak boleh disangkal lagi bahawa makanan itu memberi kesan kepada akal, sifat, emosi, rohani dan fizikal. Makanan yang baik untuk akal akan memberi kesan kepada akal yang sihat, akal yang cerdas. Makanan yang bagus juga yang diambil akan mempengaruhi sifat.
Bila contohnya kalau kita banyak ambil makanan yang bersifat panas, itu akan mempengaruhi sifat kita pun akan jadi lebih panas, emosi tidak stabil. Bila makanan itu diambil daripada makanan yang haram, sumbernya tidak dapat dipastikan halalnya, akan mempengaruhi kesan rohani kita. Tidak akan rasa cemas, akan rasa tidak selesa, akan rasa tidak tenang dan sebagainya. Jadi makanan sangat-sangat mempengaruhi seseorang. Jadi oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menekankan atau memberikan garis panduan lah terhadap pemakanan ini dan dinamakan pemakanan sunnah. Pada zaman Nabi tidak ada istilah pemakanan sunnah ni. Cumanya pada umat manusia akhir zaman ni, ujung-ujung zaman ni mewujudkan satu perkataan untuk dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW dinamakan pemakanan sunnah. Pemakanan sunnah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda berkaitan makanan ini basic Jadi perut itu adalah tempat bermulanya pelbagai penyakit. Perut bermulanya tempat pelbagai penyakit. Jadi mulai kajian-kajian semasa pun, kajian-kajian saintis semasa pun memang menyatakan banyak penyakit itu berpunca daripada makanan. Makanan yang berlebihan. Banyak ambil gula, kecil manis kan. Banyak ambil makanan-makanan tertentu yang lebih bahagian-bahagian tertentu akan beri kesan penyakit-penyakit tertentu. Jadi tidak dapat boleh disangsikan lagi bahawa makanan yang disebut dalam Al-Quran itu menjadi kegemaran dan amalan Nabi Muhammad SAW dan ada khasiat manfaatnya yang tersendiri. Sebagaimana adab ataupun cara pemakanan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan diamalkan juga oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu dalam surah Al-A'raf ini yang bermaksud makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ini garis panduan untuk mencapai kesihatan yang terbaiklah akibat daripada pemakanan dan minuman, iaitu galakan ataupun seruan daripada Allah dan diamalkan oleh Nabi supaya makan dan minum dalam cara tidak berlebih-lebihan. Kalau dah kenyang, berhenti. Itu garis panduan lah. Jadi kelebihan makanan sunnah. Banyak hadis-hadis, banyak ayat Al-Quran yang menyentuh tentang pemakanan-pemakanan ini. Tapi yang dapat ditunjukkan di sini hanya 3 lah yang saya kongsikan. Kalau ikut banyak lagi makanan-makanan yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah itu apabila dikaji secara saintifiknya memang ada unsur-unsur saintifik lah apabila dikaji. Jadi di sini dinyatakan 3 sahaja yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, iaitu madu, yang kedua zaitun dan yang ketiga kurma. Ini kita semua sedia maklum. Apabila kita menyebutkan pemakanan sunnah, sehingga kan sekarang ni pun banyak syarikat-syarikat yang menghasilkan banyak produk-produk berasaskan contohnya pemakanan sunnah kan. Pemakanan sunnah ada dalamnya madu, zaitun, kurma, ada yang susu kambing dan sebagainya. Maknanya mereka tu cuba mempromosikan istilah pemakanan sunnah. Jadi berkaitan madu ini, madu ni merupakan makanan yang berkhasiat. Berkhasiat, memang tidak dapat dinafikan lah. Dan ianya dihasilkan oleh lebah, madu lebah. Bukan madu daripada binatang yang lain, madu lebah. Jadi semua sedia maklum, lebah itu menyedut sari parti bunga madu tu, nektar daripada berbagai tumbuhan yang mana hasil daripadanya menghasilkan madu lah. Dan ini bertepatan ataupun Allah SWT merakamkan tentang perihal madu lebah yang dibawa oleh madu ni, madu yang diambil oleh lebah ini dalam surah An-Nahl. Surah pun surah tentang lebah, An-Nahli surah lebah, yang mana Allah SWT berfirman yang bermaksud kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan. Ini Allah memberi ilham kepada lebah, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman, iaitu madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia, syifaun penawar, linnas bagi manusia dari pelbagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir. Jadi Allah menyebut tentang madu yang dibawa atau dihasilkan oleh lebah, bahawa sesungguhnya lebah itu Allah memberi ilham kepada lebah untuk pergi ke mana-mana bunga-bunga atau buah-buah yang ada madu itu. Dengan ilham Allah mereka menyedut dan mengumpulkannya, dan madu itu ada dalam bentuk pelbagai warna.
yang boleh menjadi penawar, penawar bagi manusia lah. Jadi madu tu mempunyai rasa manis. Ini hasil daripada kajian semasa lah tentang madu. Madu tu mempunyai rasa manis melebihi 1,5 paras ketinggian rasa manis daripada gula putih. Tetapi tidak ada kesan buruk. Kerana madu itu terdiri daripada karbohidrat, persen dia 79.8% dan air 17%. Ada manfaat dan khasiat yang tersendiri. Kesemua ini kita dapat tengok daripada kalau kita Google tu cari khasiat madu, banyaklah kajian-kajian. Jadi antara contoh khasiat yang seringkali dikaitkan dengan pengambilan madu ialah boleh menghilangkan batuk dan lelah. Biasanya kalau kita kat kampung, kalau batuk je mesti mak ataupun orang-orang tua suruh ambil madu. Madu minum pada pagi dengan air suam kan, untuk menghilangkan batuk dan lelah. Boleh menambah tenaga dan meningkatkan daya ketahanan badan serta menjadi penawar bagi segala penyakit. Ini disahkan lagi, dikuatkan lagi dengan hasil kajian yang menyatakan madu itu ada karbohidrat, ada protein, lipid, vitamin, mineral dan sebagainya yang dinyatakan di sini. Madu juga dikatakan sebagai ejen antioksidan yang tinggi, yang boleh berpotensi untuk mencegah kanser, penyakit kanser, kardiovaskular, contoh sakit jantung kan, gangguan radang, penyembuhan luka, penyakit-penyakit dan penuaan. Ini berkaitan madu lah. Kemudian berkaitan zaitun. Zaitun ni memang disebut juga dalam Al-Quran. Semua pun sedia maklum dalam surah Tin tu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Demi buah tin dan zaitun. Jadi zaitun tu dalam istilah pertanian, istilah botani dikenali sebagai Olea Europea. Merupakan tanaman yang biasanya ditanam di kawasan Mediterranean, Spanyol, Turki, Itali, Tunisia, Morocco. Jadi buah zaitun ini disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi jadi selain itu Nabi Muhammad SAW juga itu menyatakan dalam riwayat Abu Daud mengatakan bahawa hendaklah semua kalian ni menggunakan minyak zaitun sebagai lauk dan buatlah ia sebagai minyak. Kerana minyak zaitun itu berasal dari pohon yang diberkati, yang diberkati. Jadi zaitun itu pun mendapat pengiktirafan daripada Nabi Muhammad SAW supaya diamalkan kerana berasal daripada pokok yang diberkati, pokok yang barakah lah. Jadi ini menunjukkan buah zaitun itu ada manfaat dan khasiatnya yang tersendiri. Hasil kajian saintis mendapati bahawa minyak zaitun itu dapat merendahkan kolesterol berbahaya, tekanan darah tinggi dapat kurangkan, mengurangkan risiko kanser, penyakit jantung, kulit dan sebagainya. Banyaklah kandungan ataupun hasil-hasil saintifik menyatakan kebaikan minyak zaitun ini. Dan kemudiannya korma. Korma memang sedia maklum pun telah dijelaskan sebelum ni. Korma ni banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya dan dinyatakan Allah SWT dalam surah Maryam berkaitan Maryam ketika dia mengandungkan anaknya yang akhirnya menjadi nabi, iaitu Nabi Isa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutaban janiyah. Allah berfirman kepada Maryam, goncanglah korma, pohon korma. Nescaya ia akan jatuh kepada engkau buah korma yang baru, yang masak. Jadi kat situ Allah menyatakan supaya Maryam itu dalam keadaan syarat mengandungkan Nabi Isa, kalau ikut tenaganya tidaklah sekuat mana untuk menggoncangkan pohon korma tu. Tapi sebab Allah menyuruh, dengan usaha menggoyangkan pohon korma itu, maka dengan harapan akan gugurlah buah korma lalu dimakan oleh Maryam. Jadi korma itu ada manfaatnya tersendiri. Jadi Rasulullah SAW juga banyak menyatakan dalam hadis-hadisnya berkaitan korma ini. Antaranya ialah bagaimana riwayatkan oleh pada Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah SAW menyatakan sebuah keluarga yang mempunyai korma tidak akan lapar. Bermaksud manfaatnya itu dapat menampung ataupun boleh memberikan tenaga sepanjang hari, tidak akan lapar bermaksud itu. Selain itu juga ada hadis daripada riwayat Abu Daud mengatakan sebaik-baik makanan sahur ialah kurma. Kita sendiri pun dapat merasai bila waktu puasa, kalau kita malas nak makan nasi, kita hanya bersahur dengan kurma. Contohnya 3 biji kurma ataupun 7 ke, kita minum air masak. Sepanjang hari itu kita merasai bahawa tenaga kita cukup untuk
menjalani puasa sepanjang hari sehingga ke waktu berbuka. Jadi khasiat kurma itu sangat bagus untuk badan. Dan sebagainya lain banyak saya nyatakan situ, itu antaranya. Kemudian kajian saintis menunjukkan bahawa kurma itu banyaklah kandungannya, vitamin A, B1, B2, B7, asid folik, kalsium, zat besi, dan semua sedia maklum tentang khasiat kurma ini. Jadi makanan-makanan yang diamalkan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ini sememangnya banyak khasiat untuk kebaikan kesihatan umat Islam, dan hasil kajian mendapati banyak sumber-sumber yang berkhasiatlah untuk tubuh manusia itu. Jadi secara umumnya kurma itu banyak beri manfaat kepada kesihatan manusia. Jadi kita masuk berkaitan perubatan dan rawatan. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi rujukan bagi setiap bidang atau ruang lingkup kehidupan. Termasuklah berkaitan perihal ibadahnya, perihal peperangannya, perihal perubatannya dan sebagainya. Jadi sebagaimana dalam bab pemakanan dan minuman, ulama hadis menghimpunkan banyak hadis-hadis yang dikaitkan, yang disabitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga berkaitan rawatan dan perubatan ini. Banyak hadis-hadis dihimpunkan dalam satu tajuk ataupun tajuk-tajuk yang pelbagai, tapi menyentuh tentang perihal perubatan dan rawatan. Sebagai contoh daripada hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali diturunkan bersamanya penawar. Maksudnya Allah tidak menurunkan penyakit atau memberikan penyakit kecuali ada penawarnya. Riwayat oleh Imam Al-Bukhari, ini hadis sahih. Hadis yang lain mengatakan, innallaha haitsu khalaqad dawa fatadawaw. Allah itu ketika menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan penawarnya, maka berubatlah. Ini seruan daripada Nabi Muhammad SAW supaya berusaha, sentiasa berikhtiar untuk mencari penawar bagi setiap penyakit yang ada. Contoh di kalangan kita, mungkin diri saya sendiri, diri pelajar sendiri yang ada sakit, kalau tidak menuruti ataupun mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW supaya mencari ubat, mencari penawarnya, maka kita telah menyalahi, menyanggahi sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW ialah sakit, mencari ubat. Pergilah mencari penawarnya, kerana Rasulullah memberi jaminan bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Jikalau telah berubat tapi tidak juga sembuh penyakit, maka ubat itu tidak sesuailah dengan penyakit yang kita ada tu. Jadi perubatan Islam ataupun perubatan yang dikaitkan, disabitkan dengan Nabi itu dalam bahasa Arab dinamakan At-Tibbun Nabawi. At-Tibb Nabawi, perubatan kenabian, iaitu berkaitan sekumpulan hadis-hadis yang sabit, yang diyakini dari Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan cara-cara perubatan, sama ada bersumberkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Jadi perubatan dan rawatan kenabian itu bersumberkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana cara Rasulullah SAW itu berubat dan merawat penyakit? Kesemuanya bila dikaji ada kaitan dengan saintifik lah. Jadi cara perubatan Rasulullah SAW itu secara umumnya ada tiga. Ulama mendapatkan kategori ini setelah meneliti hadis-hadis yang berkaitan lah. Jadi ada tiga cara Rasulullah SAW merawati atau berubat. Yang pertama, pengubatan secara semula jadi ataupun tabi'i, iaitu secara pemakanan dan sebagainya. Contohnya apabila kita kaitkan pada zaman sekarang ni, mau mengambil ubatan ataupun pil, vitamin dan sebagainya. Itu yang pertama, cara semula jadi, iaitu melalui pemakanan. Yang kedua, pengubatan secara ruqyah, iaitu secara bacaan doa yang diilhamkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan penyakit rohani, penyakit dalaman lah. Yang ketiga, pengubatan yang menggabungkan dua-dua, iaitu menggabungkan secara pemakanan dan juga secara ruqyah, cara doa, cara bacaan ayat-ayat tertentu. Ya, ada tiga cara lah.
Jadi pengobatan secara semula jadi melalui pemakanan dan sebagainya, Rasulullah SAW itu mengamalkan pemakanan tertentu. Pemakanan tertentu yang telah kita semua sedia maklum, sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, iaitu madu, kurma, zaitun. Selain daripada itu juga, habbatus sauda. Habbatus sauda. Habbah tu ialah biji-bijian, sauda tu hitam. Maksudnya biji-bijian hitam, habbatus sauda. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim, pada habbatus sauda itu ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Mana Rasulullah menyatakan bahawa habbatus sauda itu, bijian hitam itu ialah penawar, boleh menyembuhkan segala penyakit kecuali mati. Kecuali mati. Jadi untuk hadis-hadis berkaitan ni, kita tidak dapat memahaminya kecuali kita ambil pandangan daripada ulama yang berkeahlian, yang mampu memahami dengan mata hati yang betul lah. Jadi ulama menguraikan hadis berhubung habbatus sauda ini dengan mengatakan bahawa antaranya ialah kita boleh habbatus sauda itu boleh dihancurkan menjadi serbuk. Dihancurkan menjadi serbuk dan dibalut dengan kain, kemudian dihidu aromanya, baunya. Mudah-mudahan boleh membantu untuk mengurangkan sesama akibat cuaca sejuk. Kerana habbatus sauda itu panas, panas. Habbatus sauda itu panas. Jadi dia apabila waktu sejuk sesuailah memanaskan badan. Selain itu turut disebutkan bahawa sekiranya habbatus sauda dimasak bersama cuka, kemudian digunakan untuk berkumur, dapat membantu melegakan sakit gigi. Ini contoh yang kedua. Dikatakan habbatus sauda tu apabila dimasak dengan cuka, dikumur, gigi yang sakit dapat dilegakanlah dengan barakat habbatus sauda. Kerana menurut seruan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu berkaitan habbatus sauda. Kecuali mati, habbatus sauda itu boleh menyembuhkan penyakit. Jadi contoh lain daripada habbatus sauda, madu. Madu tadi telah nyatakan Rasulullah SAW juga mengamalkan madu dalam perubatan. Contohnya, ada seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW mengadukan sakit perut. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bagilah ia minum madu. Bagilah minum madu. Kerana madu itu telah dinyatakan tadi, ada mempunyai syifa'un linnas, penawar bagi manusia. Kerana lebah-lebah yang berterbangan mengambil saripati madu tu daripada bunga-bunga tertentu, buah-buah tertentu yang berlainan warna itu boleh menyembuhkan penyakit. Jadi Nabi meminta sahabat yang sakit tadi minum madu. Mudah-mudahan dapat menyembuhkanlah penyakit. Ini contoh perubatan atau rawatan menggunakan makanan. Secara tabi'i lah, secara semula jadi. Selain daripada makanan atau tabi'i tadi, Rasulullah SAW juga merawati penyakit atau berubat menggunakan ruqyah. Ruqyah ni maksudnya bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu. Contohnya menggunakan ayat-ayat Quran ataupun ayat-ayat tertentu lah. Jadi berkaitan penggunaan bacaan-bacaan ayat tertentu ni, ada syarat-syarat dia. Jadi Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan apabila kita nak membaca ayat-ayat tertentu ni dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat tertentu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, kena cukup 3 syarat ini. Yang pertama, hendaklah dilakukan menggunakan firman Allah ataupun ayat Quran, ataupun menggunakan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Ruqyah. Kalau kita menggunakan nama lain selain daripada Allah ataupun sifat-sifat Allah, tidak dibenarkan. Kerana kita hanya bertawakal ataupun kita meletakkan 100% pengharapan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi ruqyah mesti menggunakan firman Allah, ayat Quran ataupun nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Ataupun yang kedua, ruqyah itu mestilah dilakukan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lain tapi dapat difahami. Kalau kita ruqyah seseorang yang sakit tapi menggunakan bahasa yang kita sendiri tidak fahami maksudnya, dia muskil. Jadi khawatiri kemungkinan perkataan tersebut, bahasa tersebut mengandungi makna yang bercanggah dengan arahan-arahan ataupun garis panduan Islam lah. Dan yang ketiga, kita hendaklah meyakini bahawa bacaan ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, tetapi hanya akan mustajab, akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. 3 syarat ini mesti kita faham, barulah kita boleh ruqyah ataupun merawat penyakit menggunakan bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu. Contohnya ialah
Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah, pernah membacakan untuk diri Nabi Muhammad SAW sendiri ketika hendak tidur tu dengan membaca 3 kul. 3 kul kan, iaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Lalu Nabi Muhammad SAW lepas baca 3 kul ini, Nabi Muhammad tiupkan pada kedua telapak tangan, kemudian usapkan atau sapukan ke seluruh tubuh Nabi Muhammad SAW yang sampai, yang terjangkau oleh kedua tangannya. Ini ru'yah lah, bentuk ru'yah, iaitu Nabi Muhammad SAW ru'yah menggunakan ayat Al-Quran. Tapi mesti menepati 3 syarat tadi. Bukan kita yakin ayat-ayat itu mampu menjauhkan segala musibah, tapi hanya akan berlaku dengan izin Allah SWT. Contoh yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menyuruh kepada Aisyah supaya meruqyah ataupun membaca ayat tertentu untuk elak daripada pengaruh ain. Ain ni mata yang dengki, penyakit mata. Penyakit yang berpunca daripada mata. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Jibril alaihissalam pernah datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Jibril bertanya kepada Nabi, apakah engkau rasa sakit? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan ya. Lalu Jibril alaihissalam meruqyah Nabi Muhammad SAW dengan ayat Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Maksudnya, dengan nama Allah aku meruqyahmu daripada segala hal yang menyakitimu dan dari kejahatan segala jiwa manusia atau mata yang mendengki. Semoga Allah menyembuhkan kamu, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Jadi hadis ni ataupun bacaan ni kita boleh amalkan. Sekiranya kita sakit ataupun ada orang sakit, kita boleh baca ayat ni, kita mengambil barakat bacaan yang pernah dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mustajablah. Ini contoh cara rawatan perbuatan Nabi Muhammad SAW menggunakan ruqyah, iaitu bacaan-bacaan tertentu. Jadi secara umumnya, tujuan hadis-hadis perubatan itu memberitahu bahawa kita disuruh untuk berubat berasaskan kepada bahan-bahan yang digunakan dalam perubatan yang diyakini boleh memberikan kesan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahan-bahan yang ada dalam masyarakat baginda. Contohnya kurma, tamar, madu, zaitun. Itu sesuai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah dibuat kajian secara sains, memang ada bukti saintifik lah mengatakan kandungan-kandungan tersebut sesuai untuk dan boleh menyembuhkan segala penyakit. Jadi kita boleh ambil iktibar, namun tidak semestinya bahan-bahan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu terbaik pada setiap masa, tempat dan keadaan. Tapi apa yang penting, kita disuruh untuk mencari ubat yang paling berkesan, tidak kira jenisnya apa, tapi mesti bertanya kepada yang pakar. Yang pakar ini saya ambil pandangan. Jadi itu berkaitan secara umum lah penyakit. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi perubatan atau rawatan secara makanan, secara tabi'i dengan ada usaha makan. Yang kedua secara ru'yah dengan baca ayat-ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan tertentu yang digalakkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga perubatan atau rawatan secara gabungan, menggabungkan yang pertama dan yang kedua, iaitu adanya makanan dan juga adanya bacaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alaikum bisyifa'aini al-asal wal Quran. Hendaklah kamu semua berubat dengan 2 jenis penawar ini. Bisyifa'aini, 2 jenis penawar, iaitu pertama al-asal, madu lebah, al-Quran dan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW juga menganjurkan perubatan secara gabungan, madu dan Al-Quran. Jadi kita boleh ambil iktibar, kita kalau sakit boleh guna cara ketiga-tiga cara ni. Sama ada mencari ubat dalam bentuk makanan, sama ada pil dan sebagainya, minum madu, makan tamar ataupun dan sebagainya. Itu berkaitan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Firman Allah SWT, ini kesimpulan dia dalam firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah
pada muka bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi kamu. Jadi seruan Allah ini supaya makan benda yang halal dan baik. Halal dan baik. Ada dua, halal dan baik. Tidak semestinya yang halal itu baik. Ada banyak benda yang halal tapi tidak baik untuk kesihatan. Tapi ayat Quran ini Allah menyuruh kita mencarilah atau makanlah makanan yang halal dan baik untuk kesihatan. Jangan ikut syaitan. Jadi maksudnya syaitan itu tidak menggalakkan atau suka menjauhkan manusia atau umat Islam itu supaya cari yang bukan halal, yang bukan baik. Jadi kita jangan ikut suruhan syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi daripada ayat ini dapat disimpulkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menganjurkan supaya semua manusia, semua insan itu supaya memilih dan mengambil makanan yang baik, yang baik, yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia ini. Selagi hidup, kita kena berusaha mencari makanan dan minuman yang terbaik. Banyak makan atau kita tidak ikut seruan-seruan Nabi Muhammad SAW berkaitan pemakanan dan minuman ini, maka mudaratnya kita yang akan rasa sendiri. Jadi panduan sudah ada, kita hanya perlu ikut dan amalkan. Jadi itu sahaja kita punya perkongsian pada minggu ini, iaitu kita cuba nak mencari bagaimana seruan ataupun dorongan yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan sains, iaitu dari segi pemakanannya dan minumannya dan juga perawatan dan juga perubatan Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya setelah dijalankan kajian-kajian secara saintifik, sama ada oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam, membuktikan kesemua makanan dan minuman dan juga rawatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada buktinya, ada manfaatnya, ada kelebihannya secara saintifik. Jadi itu sajalah kita punya perkongsian. Okey, jelas tak saya punya perkongsian? Ada apa-apa persoalan tak? Jelas, Ustaz. Jelas? Jelas. Okey.